أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا
اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah At-Taghabun. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 18 ayat. Dinamakan surah At-Taghabun, yakni kerugian, kerana dalam ayat ke-9 Allah Ta'ala mengingatkan tentang masa makhluk-makhluknya dihimpunkan pada hari perhimpunan untuk menerima balasan. Itulah hari masing-masing nampak kerugiannya. Yakni pada hari itu, yakni hari kiamat, orang-orang kafir akan nampak kerugiannya kerana mereka tidak beriman. Dan orang-orang yang beriman juga akan nampak kerugiannya kerana mereka tidak memperbanyakkan lagi amal-amalnya yang baik. Intisari kandungannya, membentangkan dalil-dalil yang terdapat pada alam langit dan bumi yang membuktikan kekuasaan, keesaan, kemurahan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala yang menciptakan sekalian makhluk. Kemudian diterangkan bahawa di antara sebab-sebab kufurnya orang-orang yang kafir ialah kerana mereka menyangka bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Oleh kerana ada di antara orang-orang musyrik
Dan orang-orang munafik yang cuba memperdaya orang-orang yang kurang berfikir dengan mengatakan, kalau Muhammad dan sahabat-sahabatnya berada di atas jalan yang benar, tentulah mereka tidak berhijrah meninggalkan kampung halaman dan tidak pula mereka mengalami kesusahan. Maka Allah Ta'ala menolak anggapan yang demikian dengan menegaskan, tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bizatis sudur. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucapkan tasbih kepada Allah. Baginya lah kuasa pemerintahan dan baginya lah segala pujian. Dan ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang mengaturkan kejadian kamu. Maka ada sebahagian dari kamu yang kafir dan ada sebahagian dari kamu yang beriman. Dan Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan serta membalas masing-masing. Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Dan ia menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu. Dan kepadanya lah tempat kembali. Ia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi. Dan ia mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta kamu zahirkan. Dan Allah sentiasa mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Kita berada dalam penafsiran surah At-Taghabun. Surah yang ke-64 pada juzuk yang ke-28. Bermula ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat. Surah At-Taghabun merupakan surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah. Diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Mengandungi 18 ayat. Dinamakan dengan nama surah At-Taghabun sebagai suatu peringatan tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat kelak. Iaitu rasa rugi yang dirasakan oleh orang-orang kafir dek kerana mereka meninggalkan iman, yakni tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Allah menyebut dalam ayat yang ke-9, Yauma yajma'ukum liyaumil jam, dzalika yaumut taghabun. Hari di mana kamu semua dihimpunkan pada hari perhimpunan yang dinamakan sebagai hari taghabun. Taghabun masing-masing melihat kerugian masing-masing. Yang beriman, sebahagian mereka juga melihat kerugiannya kerana tidak menambahkan amal soleh. Yang kafir, sementara lagi rasa ruginya kerana mereka tidak pernah percaya ada kebangkitan semula. Dan tidak pernah beriman dengan apa yang diturunkan di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka merasa amat rugi melihat kesempatan masa dan usia yang dihabiskan tanpa beriman pada Allah. Maka hari ini, hari kiamat, dinamakan Taghabun, iaitu perasaan rasa rugi yang amat sangat, yang amat besar. Kalau kita melihat
hubung kait surah ini dengan surah Al-Munafiqun atau Munafiqin. Kalau sekiranya surah sebelum ini menyebut tentang sifat-sifat munafikin, dan Allah memberi peringatan kepada orang yang beriman supaya jangan mencontohi akhlak orang-orang munafikin. Manakala dalam surah At-Taghabun Allah mengingatkan orang beriman supaya menjauhi sifat orang kafir. Kalau surah Al-Munafiqun, jauhi watak orang munafik dan perangai mereka. Kalau dalam surah At-Taghabun, jauhi sifat orang kafir dan perangai mereka. Di mana Allah Ta'ala menyebut dalam surah ini bagaimana manusia dibahagikan pada dua golongan. Satu golongan mukmin yang beriman, satu lagi golongan kafir. Yang mukmin diberi berita gembira dengan syurga. Yang kafir diberi amaran dengan azab api neraka. Yang kedua, kalau dalam surah Al-Munafiqun, Allah mengingatkan orang beriman jangan disibukkan dengan harta benda dan anak pinak daripada menyebut nama Allah, mengingati Allah. Yang kita telah sebut 5 tanda-tanda kelalaian dalam penafsiran sebelum ini. Maka dalam surah ini juga Allah mengingatkan kepada kita bahawa harta benda dan anak pinak itu ialah fitnah, yakni ujian. Di sini dalam surah At-Taghabun Allah sebut apa sebab kita jangan dilalaikan daripada harta benda dan anak pinak. Maka Allah menjelaskan dalam surah At-Taghabun sebabnya ialah ia fitnah. Fitnah makna ujian. Harta ujian, anak pinak ujian. Dan semuanya akan berhimpun seorang diri. Dan akan ditanya tentang semua yang pernah mereka miliki dalam keadaan mereka tidak memilikinya lagi. Jadi di sana akhirat kita tak milik apa-apa. Kita tak milik isteri, kita tak milik suami, kita tak milik anak-anak, tak milik harta. Tapi kita ditanya semua yang pernah kita miliki. Kita berhadapan dengan Allah bersendirian. Tak ada orang boleh bawa anak kecil dia, tak ada orang boleh bawa suami dia, tak ada orang boleh bawa ayah dia, mak dia. Kerana semua kita bersendirian, kerana semua yang kita miliki dahulu cuma fitnah, ujian. Dan kita akan menjawab semuanya. Artinya masa kita dengan anak-anak, masa kita ataupun sikap kita dengan harta benda kita. Apakah kita benar-benar melepasi ujian tersebut? Yang ketiga, kalau dalam surah Al-Munafiqun Allah menggesa orang beriman supaya banyakkan nafkah. Belanjakan harta pada jalan Allah. Dan kita dah sebut hadis Ibn Abbas. Khususnya yang dimaksudkan belanja harta pada jalan Allah pada dua perkara utama, iaitu zakat. Yang kedua ialah menyampaikan diri kita untuk menunaikan ibadat haji yang wajib. Dan siapa yang ada harta yang menyampaikannya untuk menunaikan haji dan dia tidak sampai, dia mati seperti Yahudi ataupun Nasara. Bukan dia akan ditanya oleh Allah. Bukan bila dekat nak mati, dia mohon untuk dipanjangkan umur untuk melaksanakannya. Sama sebagaimana permohonan orang kafir. Maka ini peringatan yang keras. Baik, kalau surah Al-Munafiqun, Allah menyuruh kita membelanjakan harta kita. Wa imma dalam perkara-perkara wajib. Atau dalam perkara sunat. Dalam surah At-Taghabun, Allah Ta'ala juga menyebut perkara yang sama. Dengan firman-Nya, wa anfiqu khairan li anfusikum. Dermakan, belanjakan harta pada jalan Allah kerana kebaikannya pada kamu. Yang kita belanja, yang kita derma, walau zahir nampak tempat ni dapat, orang ni dapat, sebenarnya untuk kita. Kebaikan tu untuk kita. Disebut dalam hadis, setiap seorang mengeluarkan dermanya, melainkan Allah Ta'ala menerimanya sebelum jatuh ke tangan orang yang diberinya. Belum kita bagi ke madrasah ke, kita bagi pada fulan bin fulan ke, Allah Ta'ala terima dulu. Barulah sampai pada orang yang kita maksudkan. Untuk menunjukkan kemuliaannya. Kerana itu Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, supaya kita sentiasa membelanjakan harta pada jalan Allah, kerana kebaikannya itu terpulang kembali kepada kita. Maka di antara perkara yang disesali oleh manusia pada hari akhirat kelak, kerana tidak membelanjakan harta mereka pada jalan Allah. Ini benda yang ditaghabun, yang dia rasa rugi. Rugi kerana tidak beriman, satu kelompok orang kafir.
Rugi kerana tidak melakukan amal soleh sebanyaknya dan rugi kerana tidak infak harta mereka. Akhirnya harta mereka ditinggalkan, keadaan mereka mati ditinggalkan. Dan boleh pada orang lain yang tidak mengusahakan hartanya. Atau kita sebut harta pesaka. Dia yang usahakan siang malam pagi petang. Dia yang usahakan dengan penuh tekanan dan sebagainya. Tapi rugi dia tak membelanjakannya dengan cara betul. Akhirnya ditinggalkan pada orang yang akan mewarisinya. Yang tidak akan melakukan kebaikan sebagaimana yang patut dia buat. Maka ini hubung kait surah Al-Munafiqun dengan surah At-Taghabun. Kalau kita perhatikan dari sudut susunan 6 surah sebelum ini, maka kita akan dapati bagaimana daripada surah Al-Hash lagi Allah Ta'ala menyebut tentang hubungan kita dengan orang-orang kafir. Sama ada orang kafir tadi ialah Yahudi, atau orang kafir tadi ialah musyrikin, atau orang kafir yang bernama munafik, atau orang kafir yang disebut sebagai ahli kitab, ataupun orang kafir secara mutlak kafir. Maka Allah menyebut dalam bermula surah Al-Hash lagi sampailah kepada surah Taghabun, kita baca 6 surah ini, kesemua berkait bagaimana hubungan kita dengan satu lagi kelompok manusia. Wa imam nama Yahudi, wa imam mereka bernama orang kafir, munafik, bernama ahli kitab, atau mereka yang bernama orang kafir secara umum. Bagaimana cara kita menangani mereka semua. Kandungan surah ini sebagaimana sebahagian daripada surah Madaniyah menekankan persoalan akidah untuk menguatkan akidah. Maka Allah memulakan surah ini dengan menjelaskan tentang beberapa sifat Allah yang mulia, kekuasaannya, ilmunya, dan bagaimana Allah menciptakan manusia. Dan Allah Ta'ala menyatakan bagaimana manusia itu dibahagi cuma 2, Islam atau kafir. Kafir ini namakan dengan apa pun, munafik ke, ahli kitab ke, musyrik ke, nama umumnya kafir. Maka tak payah ubahlah nama muslim, dia kafir. Allah Ta'ala menyatakan faminkum mu'min. Allah Ta'ala menyatakan di kalangan yang Allah Ta'ala ciptakan ini, di kalangan mereka itu faminkum kafirun wa minkum mu'min. Kalangan mereka ada yang kafir dan kalangan mereka ada yang mukmin. Ini pembahagian manusia secara umum. Islam atau kafir. 2 je. Maka Islam dengan syahadahnya atau syahadatain. Kafir dengan menafikan syahadah ini. Maka ini pembahagian manusia secara umum. Kemudian Allah Ta'ala memberi amaran kepada orang kafir dengan azab yang telah menimpa umat-umat yang terdahulu yang telah mendustakan rasul-rasul mereka. Dan yang telah mendustakan hari kebangkitan semula. Dan bagaimana Allah Ta'ala menjawab keraguan orang kafir dengan Allah bersumpah dengan namanya yang mulia bahawa kiamat ini pasti akan berlaku. Dan setiap perbuatan pasti akan dibalas. Dia ada 2 perkara yang perlu kita faham dalam makna kiamat. Iaitu semua manusia pasti akan dibangkitkan. Itu asas pertama. Dan asas kedua, semua amalan yang mereka lakukan di dunia pasti dibalas. Amalan yang tertinggi iman atau kufur. Sehingga kepada amal-amal soleh. Sehingga kepada perbuatan-perbuatan harus yang lain. Walaupun ia benda yang harus juga dihisap. Allah Ta'ala akan tanya. Harta kita, mana kita dapat? Tentang muda kita, tentang usia kita, tentang ilmu kita. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz yang kita tuturkan melainkan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Untuk apa? Dibicarakan akhirat kelak. Maka ini asas kepada kiamat. Itu kebangkitan semula dan juga balasan. Kemudian Allah Ta'ala menyeru dalam surah ini. Mengajak manusia supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan beriman dengan Al-Quran yang merupakan cahaya, petunjuk. Yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberi amaran kepada seluruh manusia akan adanya kiamat. Pada hari yang mana orang kafir akan menyesal
akan merasa rugi disebabkan mereka meninggalkan iman. Dan pada hari sebahagian orang beriman akan merasa rugi kerana kecuaian mereka dalam melakukan kebaikan. Maka Allah Ta'ala memasukkan orang-orang beriman dalam syurganya dan memasukkan orang kafir dalam neraka. Demikian itu dalam nilaian taat dan maksiat. Allah akan masukkan orang beriman semua dalam syurga. Allah akan masukkan orang kafir semua dalam neraka. Demikian itu pada nilai taat dan nilai derhaka. Artinya setiap orang akan masuk syurga, maka pada nilai syurganya tadi pada taatnya. Disebut dalam satu afad daripada Hasan al-Basri. Allah Ta'ala berfirman kepada orang beriman, masuklah syurga dengan rahmatku. Kemudian Allah Ta'ala berkata, dan duduklah kamu di tempat kedudukan kamu mengikut amalanmu. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tidak lagi diukur tentang amalannya. Namun bila dia berada di tempat syurga, tinggi mana tempat syurga tu? Di mana tahap dan level mereka bergantung pada amalan masing-masing. Dia masuk syurga secara umum dengan rahmat Allah. Pada kedudukan syurga dan pangkat berdasarkan kepada amalan masing-masing. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang ahli neraka. Masuk neraka dengan kemurkaanku. Kerana tidak ada perkara yang Allah lebih murka daripada syirik. Inna Allah la, Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran bahawa Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang mensyirikkan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang menyengutukan Allah, yang kafir. Tapi Allah ampunkan dosa selain daripada itu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa setiap perkara yang berlaku pada alam ini dengan kehendak Allah. Dengan kuasa Allah dan kehendaknya. Dan Allah menegaskan perintah supaya mentaati Allah dan Rasul. Dan Allah menegaskan supaya kita bertawakal kepada Allah sahaja. Dan Allah Ta'ala menjelaskan siapa yang berpaling dengan tidak beriman kepada Nabi SAW, maka ia tidak akan memberi mudarat kepada Rasulullah. Dengan sebab kekufurannya. Orang-orang kafir memilih kufur, tidak memberi mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memberi mudarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memberi mudarat kepada Islam itu sendiri. Kerana Islam agama Allah yang akan terus dipelihara. Walau orang kafir berpakat dengan pelbagai cara, Islam akan terus bertambah, akan terus sempurna cahayanya mengikut apa yang Allah Taala kehendaki. Kemudian Allah Taala memberi peringatan tentang permusuhan yang dicetuskan oleh sebahagian isteri-isteri dan anak-anak kadang-kala yang menghalang orang-orang beriman daripada melakukan kebaikan atau melakukan jihad. Kadang-kala, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kadang-kala penghalang kita buat baik ialah orang paling dekat dengan kita, isteri dan anak-anak. Yang menghalang kita untuk berperang, bahkan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Kerana itu Allah mengajar kepada kita untuk memaafkan mereka bila mereka menyedari dan menyesali perbuatan mereka. Ya, kalangan sebahagian isteri, sebahagian anak-anak, dia akan menjadi penghalang kepada suami mereka buat baik, buat taat, pergi perang, dia menghalang. Maka Allah mengajar orang beriman supaya hati-hati dengan setiap saranan para isteri dan anak-anak. Berhati-hati. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, maafkan mereka sesudah mereka sesalinya. Jangan marah mereka. Bersabar dengan ujian itu. Ujian kalau setengah orang dapat isteri yang tidak supportif dengan kebaikan. Anak-anak juga begitu. Dan ini berlaku kepada sebahagian sahabat Rasulullah. Dihalang oleh isteri dan anak-anak mereka dalam berhijrah, dalam berjihad, dalam buat baik. Sehingga mereka melihat orang-orang yang sama dengan mereka memeluk Islam sudah berada pada kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah. Lalu mereka naik marah kepada isteri mereka yang menghalang. Mereka berkata, kalau kamu tak halang, niscaya kami bersama dengan para sahabat dapat kemuliaan. Kami mungkin dah jadi ahli Badar, kami dah jadi ahli Uhud, orang-orang yang mulia ni. Tapi sebab kamu halang, kami tak dapat kemuliaan ini. Maka Allah menurunkan firman-Nya supaya tidak memarahi isteri dan anak-anak.
Jangan. Dia walaupun kita halang-halang dan sebagainya, salahnya tetap pada kita juga. Kalau seorang suami kata, saya ni Ustaz, tak pergi kuliah bini tak kasih. Misalnya. Saya ni tak buat benda tu, anak-anak tak kasih. Sebab anak suruh jaga cucu ni. Misalnya. Kalau itu, walaupun kadang-kadang akhirnya kita menyesali orang yang dekat ni yang menghalang. Namun sebenarnya kesalahan tu pada diri kita sendiri. Seorang bila nak buat baik, maka jangan difikir siapa pun halangan dia. Isteri ke, suami ke, anak-anak ke, mak ke, ayah ke, siapa pun. Kerana ternyata sahabat-sahabat yang mulia dekat dengan Nabi SAW tidak pernah menjadikan itu alasan. Hanya segelintir mereka yang ketinggalan tadi. Artinya, kita tuan-tuan kalau nak jadi baik, soleh, yang menghalang sebenarnya untuk kita mencapai benda tu kita sendiri. Dan oleh kerana kita tak kuat, lalu mungkin kita anggap isteri lah yang halang, suami lah yang halang, anak lah yang halang, fulang bin fulang yang halang. Kita yang tak kuat. Sedangkan kita semua menyedari itu benda baik. Kita sedar tak benda itu baik. Tapi oleh kerana kita takut orang marah, kita takut pandangan manusia, kita tak lihat pandangan Allah. Kita sendiri yang silap. Nanti Ustaz, anak-anak saya kan susah pula dia. Saya ke masjid, ke surau, anak-anak saya nanti dia tak nak balik kampung kan, macam mana? Kita yang takut-takutkan diri kita. Kita yang takut-takutkan diri kita, akhirnya kita tak buat, beralasan anak cucu, beralasankan pasangan masing-masing. Pun begitu Allah ingatkan orang beriman. Sebahagian anak dan isteri memang ujian, fitnah dan musuh. Tetapi maafkan mereka. Bukan sebut bila isteri musuh, pukul mereka, tak. Dia bukan macam musuh-musuh yang luar, yang namanya musuh orang kafir. Musuh tadi tidak bersifat sebagaimana orang kafir. Sebab dia ada asas kebimbangan. Cuma asas itu tak boleh diguna dalam hal ketaatan pada Allah. Memanglah isteri, kalau suami pergi berjihad, takutlah suami mati. Janganlah pergi perang nanti apa mati. Siapa nak jaga saya? Nampak macam ada asas. Tapi kalau duduk dengan dia pun, mati juga. Bukan tak mati. Mati. Maka asas tu ialah bersifat syahwat. Sedangkan kadang-kadang isteri, dia reda pula suami dia keluar berbulan-bulan cari duit. Dia reda pula suami dia buat kerja-kerja bahaya. Bersih tingkat 30, 40, dia boleh. Lepas tu bahaya. Kerja kat zoo jaga buaya, bagi pula. Padahal tu bahaya. Tapi bila pergi perang, matilah suami saya. Bila nak buat ketaatan, dia dah fikir sekian-sekian. Maka asas halangan tadi bersifat syahwat. Sedangkan dalam hal lain boleh dibenarkan. Oleh kerana itu si suami ataupun orang yang jadi ketua keluarga, dia patut bersifat tegas. Sebagaimana berlaku kepada seorang sahabat yang mulia. Yang bernama Amru bin Jamuh. Yang bila mana dia tempang kaki lalu anak-anaknya tak beri dia pergi perang. Dan anak dia berkata, wahai ayah, ayah telah diuzurkan. Sebab ayah tempang. Dan ayah pula tua, dan umur dia dah 60 lebih. Dia kata, aku ingin dengan kaki tempangku masuk syurga. Maka anak-anaknya pakat menghalangnya. Maka oleh kerana kuat halangan anak-anaknya, dia datang jumpa Nabi SAW. Maka Rasulullah berkata pada anak-anak, jangan dihalang ayah kamu. Sebab dia kata, ya Rasulullah, aku nak masuk syurga dengan kakiku yang tempang ini. Dia dah kaki tempang, tua pula. Dan anak-anak dia berdasarkan asas tua, cacat, tak payah pergi perang. Tapi si ayah yang hebat ini, itu bukan alasan dan itu tidak akan aku izinkan kamu halangku untuk mati syahid. Akhirnya dia gugur syahid. Dia masuk syurga sebagaimana dia inginkan. Maka dia berjaya mengatasi ujian anak-anak dia. Maka setiap orang akan ada ujian orang terdekat dalam kita nak buat benda-benda yang baik. Kemudian surah ini ditutup dengan perintah supaya bertakwa kepada Allah dan menafkahkan harta pada jalan Allah untuk meninggikan agama Allah. Jadi setiap orang beriman mesti fikir bagaimana wangnya, duitnya boleh meninggikan agama Allah. Jangan fikir duit kita, wang kita cuma nak meninggikan reputasi kita. Atau untuk meningkatkan kita punya kemewahan hidup kita. Mesti fikir harta kita bagaimana ia menjadi sebab kepada mulianya Islam. Kat mana duit kita pernah masuk?
untuk mengangkat agama Allah. Kat mana duit kita masuk? Perhatikan. Kalau semuanya masuk dekat kedai tudung, semuanya masuk kedai Tupperware, semuanya masuk kedai puyuk, semuanya masuk kedai langsir, semuanya masuk kedai kasut, semuanya masuk kedai baik duit, semua duit kita duk masuk melancong hotel sana, hotel sini. Tak masuk pada perkara yang mengangkat agama Allah, maka kita patut malu. Dan kita patut segan untuk, ataupun kita patut rasa bersalah. Kenapa jawapan kita di hadapan Allah bila ditanya mana harta kita yang menegakkan agama Allah? Yang tegakkan agama Allah. Memang kita tegakkan dalam bidang pendidikannya, atau kita tegakkan dalam bidang jihadnya, atau apapun bentuk-bentuk yang akan mengangkat nama Islam di tempat yang tertinggi. Lepas tu ceklah duit kita ni. Dapat gaji 2,000 sebulan, 3,000 sebulan, kita ulur ke mana? Pada hal keperluan kita, keperluan anak-anak kita, dan mana di keperluan agama kita. Maka Allah menggesa orang beriman supaya meletakkan hartanya untuk menegakkan agama Allah. Dan memberi peringatan supaya jangan bakhil dan kedekut, dan menjelaskan gandaan pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dengan menafkahkan harta pada jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Ini Allah Ta'ala tutup dengan beritahu Allah akan angkat darjat pahala gandaan atas orang yang membelajarkan harta pada jalan Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya telah bertasbih kepada Allah apa sahaja di langit dan apa sahaja di bumi. Baginya segala kekuasaan, baginya segala pujian, dan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahawa segala kekurangan itu bukan milik Allah. Allah suci daripada segala kekurangan, segala persamaan dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah bertasbih kepadanya seluruh makhluknya di langit dan demikian juga di bumi. Sama ada dia bertasbih dengan lidahnya, dengan perkataannya sebagaimana dilakukan oleh manusia, oleh malaikat, atau ditasbih kepada Allah dengan halnya walau tidak difahami sebagaimana Allah sebut dalam surah Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu pun makhluk atas muka bumi ini melainkan dia bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu manusia tak faham tasbih mereka. Allah menceritakan telah bertasbih pada Allah semua makhluk Allah. Sama ada namanya manusia, namanya jin, namanya malaikat. Ataupun kalangan makhluk lain yang bernama binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dengan zikir yang bersifat hal yang kamu tak faham. Tapi dia bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang 3 tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa Allah layak ditasbih, dipuji? Kenapa layak Allah Ta'ala diagungkan dan dimuliakan? Maka Allah menjelaskan tentang 3 perkara utama yang menunjukkan kekuasaan Allah. Yang pertama, Allah lah yang menciptakan manusia. Tak ada orang berani klaim diciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Dan faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dan Allah jadikan di kalangan kamu yang kafir, di kalangan kamu yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui setiap apa yang kamu lakukan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menentukan bagaimana keadaan manusia. Sama ada mereka memilih iman dan berikhtiar ke arah iman, atau memilih kufur dan berikhtiar ke arah kekufuran. Tetapi semuanya itu dalam kekuasaan Allah. Allah yang mengizinkan atau tidak. Tetapi Allah memberikan kepada manusia kasab atau usahanya, ikhtiarnya. Allah tentukan dengan kekuasaan Allah. Seorang kalau dia cuba kufur, kalau Allah tidak izinkan, dia tak boleh kufur. Seorang yang cuba untuk beriman, kalau Allah tidak izinkan, maka dia tak boleh beriman. Ini secara maksud kekuasaan Allah yang mengizinkan atau tidak. Namun Allah menjadikan bagi manusia itu ikhtiar dan kasab. Ikhtiar dan usaha. Yang memilih untuk beriman, maka dipermudahkan untuk imannya. Bila Nabi SAW menyatakan, semua orang telah ditentukan syurga dan neraka.
Lalu kata para sahabat, kalau begitu idzan nattakil. Kalau macam tu kita goyang kaki serah. Kata Nabi SAW, jangan macam tu. Fakullum muyassarun lidzalika. Allah telah tentukan seorang tu syurga atau neraka. Tapi setiap orang dipermudahkan ke jalan itu. Kalau dia memilih jalan-jalan ke syurga, itulah ketentuan Allah pada dia. Kalau dia memilih jalan-jalan neraka, artinya di situ ada pilihan manusia. Lalu bila kita tanya manusia, kamu nak syurga ke neraka? Kita tak akan jumpa orang kata saya nak masuk neraka. Melainkan dia gila. Orang gila pun tak sebut kadang-kadang. Dia akan kata nak masuk syurga. Tanya siapa pun. Baik, kalau nak masuk syurga, syurga tu siapa cipta? Mereka akan kata Allah. Allah cipta. Baik, bila Allah cipta, Allah yang letak peraturannya. Tidak akan masuk dalam syurga ini melainkan yang beriman. Yang beriman. Maka Allah yang tentukan bagaimana bentuk iman itu. Beriman pada Allah dan Rasul yang diutuskan. Beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan segala hukum hakamnya. Maka dengan itu kamu beriman. Dan kamu masuk syurga. Bila seorang itu kata memilih kekufuran, berarti kamu memilih neraka. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Kahfi. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Siapa dengan ikhtiarnya dan keinginannya untuk beriman, maka dia diberikan keimanan. Siapa dengan ikhtiar dan usahanya untuk kufur, maka diberikan kekufuran. Semua orang dipermudahkan kepada apa yang dia nak. Kita nak apa? Kita nak yang tu Allah permudahkan. Sebab itu Salman Al-Farisi, waktu dia ingin kebenaran, maka Allah mudahkan untuk bertemu dengan setiap padri-padri yang akhirnya membawa dia kepada Nabi Muhammad SAW. Membawa dia kepada kebenaran yang cari. Demikian juga Kaisar Abu Zar Al-Ghifari, dia cari kebenaran. Daripada dia hantar adik dia Anis atau Unais untuk cek ke Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sehingga dia tak puas hati, dia pergi sini ke Mekah. Dan akhirnya dia memeluk Islam. Dan pulang pada kaumnya Bani Ghifar, mengajak mereka memeluk Islam. Dan ke seluruh Bani Ghifar dan kabilah sebelahnya bernama kabilah Aslam memeluk Islam. Artinya dia cari iman, maka dia pun dapat. Sebagaimana orang-orang Ansar, mereka mencari Rasul akhir. Walau asalnya maklumat mereka dapat daripada orang Yahudi. Lalu mereka bertemu Rasulullah pada musim haji. Sehingga termeterai perjanjian Aqabah pertama. Aqabah yang kedua. Sehinggalah mereka meminta Rasul berhijrah ke Madinah. Menjadikan Madinah sebagai pusat Islam. Akhirnya seluruh penduduk Madinah memeluk Islam. Maka kerana mereka nak, maka mereka dapat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyatakan Allah ciptakan manusia secara kekuasaan asas manusia. Dan bila Allah menyebut Allah ciptakan manusia, Allah telah bekalkan fitrahnya. Dalam hadis Nabi kata, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak dilahirkan mengikut fitrah. Kata ulama, fitrah ialah Islam. Fitrah itu Islam. Allah jadikan anak-anak ini kecenderungannya Islam. Sebab itu kata Nabi SAW selepas itu, fa'abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka ibu bapalah penyebab untuk menjadikan dia Yahudi atau Nasara atau Majusi. Tapi fitrah asal setiap kejadian Allah ciptakan itu Islam. Itu fitrah asal manusia. Kemudian dengan akal yang Allah beri, lalu mereka ikhtiar nak cari yang mana satu. Faminkum kafir. Kalangan mereka memilih hawa nafsu dan kekufuran. Wa minkum mu'min. Kalangan mereka yang memilih keimanan dan kebenaran. Kemudian kata Allah SWT, siapa menyebut tentang kuasa Allah pertama ciptakan manusia dan menentukan hidayahnya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, Allah yang menciptakan alam seluruhnya dengan hikmah dan kebijaksanaannya, dengan firman-Nya, khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan sebenar, bukan main-main, dan dengan hikmah. Dan membentuknya dengan sebaik-baik ciptaan, dan kepada Allah kamu dikembalikan. Baik, Allah Ta'ala menyebut dalam tanda-tanda kekuasaan Allah yang kedua, yang jadikan langit dan bumi tempat manusia hidup, tempat manusia berteduh, tempat manusia diuji, ialah Allah. Tak ada orang pun berani klaim dia ciptakan langit dan bumi. Dia berani klaim, dia kata dia buat kereta, dia buat kereta api.
Siapa berani klaim pertama yang kita sebut tadi, klaim dia cipta manusia? Tak ada. Allah yang klaim. Dan yang klaim ciptakan langit dan bumi Allah. Maka Allah jadikan langit dan bumi untuk manusia mendiaminya. Dengan sebaik-baik ciptaan, dengan segala hikmah dan kebijaksanaan. Dengan segala perkara yang memudahkan kehidupan manusia. Untuk berkembang biak, berketurunan dan hidup di dunia ini dengan segala kemudahan. Makan, minumnya, segala pekerjaannya. Sebab itu manusia yang hidup di dunia, jangan bimbang tidak ada bahagiannya. Ada bahagian dia. Tuan-tuan jangan bimbang tengok anak kita ni macam tak bijak macam mana nak cari duit. Dia ada bahagian dia. Allah yang ciptakan langit dan bumi untuk manusia. Walaupun kita kadang-kadang tengok anak-anak kita belajar tak lepas, tak lulus. Kadang-kadang tengok anak kita macam tak berapa boleh berdikari. Baju kain kita siapkan, makan minum kita suapkan. Kadang-kadang kita rasa anak ni macam tak boleh je. Tak, mereka sudah ada bahagian ni. Ada bahagian. Akhirnya kita lihat anak-anak ini, dia boleh berdikari. Kita dulu pun benda yang sama. Dulu pun mak ayah kita tengok kita pun sama juga. Budak ni boleh hidup, tak boleh hidup. Macam tak boleh hidup je budak ni. Akhir besar kita. Hari ni kita pandang yang sama pada anak-anak kita. Nanti anak kita pandang sama pada anak-anak dia. Semua manusia, kalau dia Allah izinkan untuk hidup di dunia untuk satu tempohnya, maka dia akan ada bahagian dia. Bahagian jodoh dia, bahagian pekerjaannya, bahagian rezeki dia, bahagian jawatan-jawatan dia, semua ada. Atau tuan-tuan tengok, tuan-tuan yang ada anak-anak macam pandang seorang-seorang muka anak-anak. Apa kebimbangan kita ada? Dan kalau Allah panjangkan umur kita, lihat kebimbangan itu cuma satu ketakutan yang tidak ada asas. Lah akhirnya anak ni kahwin, akhirnya anak ni beranak pinak, anak ni kerja, anak ni merantau, anak ni jauh lebih hebat pada kita. Kita rasa kita dah hebat, dia hebat pada kita dan semua perkara. Bab belajar dia pandai pada kita. Dalam bab jawatan tinggi pada kita dan bab cari duit semua pandai. Dalam bab tidur dia banyak pada kita, semua hebat dia. Jadi jangan kita bimbang setiap anak-anak ni tak ada bahagian ni. Jangan bimbang. Kerana Allah kata ni, Allah jadikan langit dan bumi dengan penuh kebijaksanaan, kebenaran. Dengan dimaksudkan kata para ulama, bab rezeki semuanya Allah urus. Bab pekerjaan. Kalaupun kita baca artikel-artikel yang saya pernah sebut, bimbang pekerjaannya, kehilang pekerjaan yang tak, akan muncul pekerjaan baru. Hilang pekerjaan ni akan muncul pekerjaan baru. Mesti ada pekerjaan. Untuk manusia dapatkan rezeki dia. Tuan-tuan, banyak lagi pekerjaan yang manusia tak buat. Yang kita tengok ini sebahagian. Macam kita tengok ikan lah. Banyak lagi ikan yang kita tak makan. Yang kita jumpa ikan ni berapa spesies baru. Berpuluh ribu lagi kita tak jumpa. Banyak. Sama juga pekerjaan. Yang tuan-tuan bilang pekerjaan tu ada 30-40 jenis pekerjaan. Ada beratus lagi pekerjaan yang kita tak tahu. Macam-macam jenis pekerjaan yang ada. Tak mustahil satu hari nanti kalau Allah panjang umur, kita akan lihat bentuk-bentuk pekerjaan ini. Yang pelbagai. Sebab dulu kalau kita tengok, kalau orang berniaga, niaga go pisang je. Hari ni go pisang berapa puluh jenis ada. Dengan cheese-nya, go pisang Milo-nya semua ada. Go pisang apa ni, madunya. Macam-macam jenis. Dulu kita tengok pattern Melaka. Jual keropok pun pattern Melaka. Sekarang macam-macam jenis. Rezeki tadi, pekerjaan tadi, Allah yang tentukan. Ya, jangan pernah kita takut nanti takkan ada pekerjaan ni. Takkan ada rezeki ni. Ini sebenarnya ialah bisikan-bisikan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan yang menakut-nakutkan kamu dengan kefakiran. Kalau kita diajar rezeki ni, Allah Ta'ala bentangkan seluas-luasnya untuk dapat pada semua hamba-hambanya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut kekuasaan Allah yang ketiga. Al-ilmu syamil. Ilmu yang menyeluruh, Tuhan tahu belaka. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui apa pun yang berlaku di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirrun. Allah tahu apa yang kamu sembunyikan. Wa ma tu'linun, dan apa yang kamu ceritakan. Wallahu alimun bizatis sudur. Bahkan yang dalam dada kamu yang kamu belum sebut, kamu belum cakap, Allah dah tahu. Ini Allah menyebut tentang tiga kesempurnaannya. Kenapa Allah wajib ditasbih dan dipuji. Kenapa Allah pemilik kerajaan dan pemilik segala kepujian. Kerana Allah lah yang menciptakan kamu manusia. Dan kerana Allah yang menciptakan alam, langit, bumi yang kamu diami, yang kamu duduk. Yang kamu duduk kaji. Yang sebahagian besar kamu tak pernah sampai. Kita duduk kaji bumi. Kat bumi ni pun ramai mana orang tak sampai lagi.
Jangan cerita ke bulan, cerita ke bintang, planet Jupiter, planet sekian-sekian. Kita kat bumi ni pun tak ada seorang pun pergi semua tempat. Cuba tuan-tuan cari seorang yang pergi semua tempat. Kadang-kadang yang duduk Pasir Gudang pun tak habis lagi. Yang kata Malaysia, kata dunia, kat Pasir Gudang. Ada lagi yang sesat kat Pasir Gudang. Silap masuk ke bayang tu tak tahu nak keluar kat mana. Silap masuk jalan tu, jalan Perak tak tahu nak keluar jalan mana. Itu baru cerita Pasir Gudang misalnya. Kat Malaysia banyak mana kita tak pergi lagi. Bumi Malaysia ni banyak mana kita tak pergi ni. Kampung-kampung kita tak pergi. Nama macam-macam kampung kita tak pernah jumpa. Jadi jangan cerita ke bulan planet lain. Bumi ni pun kita dah penat untuk round. Kalau kita habiskan semua masa kita untuk round semua ni, kita tak boleh. Saya kata tak ada orang lagi boleh round satu dunia. Memanglah kita dengar round dunia tapi tak sampai kampung kita. Kita dengar cerita round dunia tu, dah round. Dia sampai kampung tuan-tuan? Ada sampai kampung kita? Tak ada. Maknanya dia tak round semua. Dia dah sebut tempat-tempat ni dia pun sebut round dunia. Hakikat banyak tempat dia tak sampai. Kedai makan kita tak sampai lagi. Rumah kita tak sampai lagi. Macam mana nak kata dia round semua? Banyak dia tak round. Artinya, bumi yang paling kecil dalam senarai planet-planet yang ada, antara paling kecil, pun kita tak habis round. Macam mana nak cerita planet-planet lain? Ni planet bulan, namanya bulan. Pun orang tak pergi habis lagi. Orang cerita pergi ke bulan ni, mereka pergi tempat sama je. Sama je. Pergi tempat tu je, dah tak lihat ke lain. Tak berani. Begitu naifnya ilmu manusia. Maka Allah Ta'ala menyatakan, Allah yang ciptakan langit dan bumi, dan Allah mengetahui setiap sesuatu. Dengan 3 aspek ini, cukup membuktikan kekuasaan Allah. Cipta manusia, cipta alam, semuanya mengetahui semuanya. Maka apakah ada yang kita anggap Tuhan punya benda macam tu? Tidak ada, melainkan Allah yang maha suci dengan segala kekurangan. Maha suci yang penuh dengan kepujian dan kekuasaan. Yang dengan 3 perkara ini cukup lengkap untuk menyebut tentang sifat ketuhanan yang sebenar, yang berkuasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.